Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, atas nikmat iman. Allah sentiasa memberikan kepada kita petunjuk, memberikan kita hidayah untuk kita sentiasa berada dalam keadaan kita melakukan amal-amal yang saleh, seperti Allah memilih kita untuk kita menggunakan waktu yang masih ada ini, kita menambahkan pengetahuan kita. Allah memilih kita, Allah membimbing kita, memberikan kita taufik untuk kita dapat berada dalam majlis ilmu. Walaupun ia di atas talian, namun ilmu itu tetap dapat disampaikan. Moga-moga tajuk yang kita akan perbincangkan pada pagi ini dapat memberikan kita banyak petunjuk, banyak teladan yang boleh kita ambil, khususnya pembelajaran kita ini berkenaan dengan ancaman, berkenaan dengan dosa besar, berkenaan dengan maksiat yang besar yang dilakukan oleh manusia yang boleh membawa manusia itu jatuh ke tempat yang sangat buruk, iaitu ke dalam api neraka. Pagi ini kita sambung tajuk buat siri yang kedua, ancaman sifat sombong, yang mana telah pun kita sama-sama mempelajarinya, mengetahui tentang keburukan sifat sombong pada minggu yang pertama, hari Isnin 2 minggu yang lalu, yang mana alhamdulillah kita telah sampai kepada 8 kesan buruk jika kita mati dalam keadaan kita mempunyai sifat sombong. Dan kita juga telah sebutkan alhamdulillah dalam kuliah yang lalu pengertian sombong. Kita juga telah menyebutkan satu daripada punca boleh timbulnya perasaan sombong, iaitu ujub, yang mana insya-Allah nanti kita akan sambung lagi. InsyaAllah kita akan sampai sekejap lagi beberapa lagi kesan buruk orang yang mempunyai sifat sombong. Sebelum kita teruskan pengisian kita yang selanjutnya, lebih baik jika kita ulang sedikit apa yang telah kita pelajari pada kuliah yang lalu. Mana tahu ada di kalangan kita yang tidak dapat mengikuti secara langsung pada pada 2 minggu yang lalu, siri yang pertama, ataupun mungkin kita tak sempat nak kembali melihat rakaman yang ada. Dan kita juga digalakkan untuk kita membuat pengulangan bagi mengingatkan kita tentang apa yang telah kita pelajari pada siri yang pertama. Saya akan paparkan nota yang telah dikongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi izinkan saya kongsikan. Okey. Pada kuliah yang lalu, pada siri yang pertama yang lalu, kita telah mempelajari, mengetahui bahawasanya di antara punca kepada macam mana boleh manusia ni menjadi sombong, antara punca utamanya adalah apabila manusia itu dia mempunyai perasaan kagum
terhadap diri sendiri. Ia dinamakan dengan istilah Arabnya, dinamakan dengan al-ujub. Okey, al-ujub, kita merasa kagum terhadap diri sendiri dalam pelbagai sudut. Maksudnya kalau kita berfikir kita lebih daripada orang lain, itu yang membawa kepada, itu yang dikaitkan dengan sifat al-ujub. Sepatutnya seorang yang beriman, kita kalau kita kenal diri kita ni siapa, kita manusia, maka kita seharusnya kena menjadi manusia yang merendah diri. Kita kena jadi orang yang sentiasa berfikir ada orang lain yang lebih pandai dari kita. Ada orang lain yang lebih baik daripada kita. Jadi apabila kita berpegang ada orang lain yang lebih pada kita, maka ia boleh menghapuskan sifat ujub yang ada pada kita. Apabila kita mula merasa kagum pada diri kita sendiri, itu yang boleh membawa kepada kita merendah-rendahkan orang lain. Sebab kita rasa diri kita ni tinggi, kita lebih, itu yang boleh membawa kepada merendahkan orang lain. Apabila kita merendah-rendahkan orang lain, maka ia termasuklah di dalam pengertian sombong. Adakala sombong ini juga dikaitkan dengan kita menolak kebenaran. Ada satu situasi kita tak merasa kita lebih, tetapi sombong ini boleh juga terjadi jika kita menolak perkara yang benar, seperti kita menolak isi kandungan Al-Quran, kita menolak Rasul, kita menolak mana-mana peringatan yang diberikan. Okay. Jadi kita telah sebut pada siri yang lalu, perkara pertama, kesan daripada kita sombong ini yang kita kaitkan, yang kita ambil daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim, iaitu yang pertama, siapa-siapa yang mati dalam keadaan dia sombong, dia tidak sempat bertaubat, maka ia dikaitkan dengan dosa yang pertama yang pernah dilakukan oleh iblis kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, sombong boleh menjatuhkan kita kepada menjadi kafir. Yang ketiga, orang yang sombong ini apabila dia mati, dia akan melalui penderitaan, melalui kesakitan yang teramat sangat ketika mana berlakunya sakratul maut. Dia akan mati dalam keadaan yang sangat hina. Dia akan dimaki, dia akan dimarahi oleh malaikat maut ketika nak mati. Kemudian yang keempat, orang yang sombong ini bukan sekadar mengalami penyiksaan ketika nak mati, ketika roh nak keluar daripada badan, bahkan sekalipun roh itu dah keluar dari badan, roh itu tidak dapat melepasi mana-mana pintu langit yang tujuh. Kerana orang yang sombong ni orang yang tak layak untuk dimuliakan oleh para malaikat, tak layak nak dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tanda dia itu hina, dia mendapat keburukan, maka rohnya tidak dibenarkan untuk melalui sekalipun satu pintu langit. Kemudian yang kelima, kalau pintu langit pun tidak dibenarkan untuk dibuka, maka mustahil orang yang sombong ini, ia dapat masuk ke dalam syurga, tetapi tempat yang khusus bagi orang yang sombong, bongkak, ia adalah di dalam api neraka. Sebab neraka ini memang tempat orang-orang yang sombong. Syurga bukan tempat orang yang sombong. Oleh itu, kita sudah sedia maklum bahawa iblis dia dihalau oleh Allah keluar daripada syurga. Kenapa? Kerana dia telah berlaku sombong. Yang keenam,
apabila dah masuk ke dalam api neraka, maka ia akan menerima azab yang sangat hina dan azab yang sangat pedih. Yang ketujuh, orang yang mati dalam keadaan sombong ini, dia tidak sama sekali dapat menjejakkan kakinya untuk masuk ke dalam syurga. Seperti mana yang telah pun kita sebutkan tadi, tentang siapa yang layak berada di dalam syurga dan siapa yang layak untuk berada di dalam neraka. Dan yang ke-8, di sinilah maklumat terakhir yang kita telah bincang pada kuliah yang lalu, iaitu orang yang sombong ni, kenapa dia tidak boleh berada di dalam syurga? Syurga ni pemiliknya adalah Allah. Neraka juga pemiliknya adalah Allah. Orang yang sombong ni bukan sekadar manusia itu tidak suka. Dekat dunia pun manusia tak suka orang yang sombong, meninggi diri ni. Tetapi yang paling dahsyat sekali, Allah yang memiliki syurga itu, Allah sangat tidak menyukai kepada orang-orang yang sombong. Tapi Allah suka kepada siapa? Allah sangat suka kepada orang yang sentiasa merendahkan dirinya sesama manusia. Jadi kalau Allah suka, tentulah sukanya Allah itu membawa kita ke syurga. Tetapi kalau Allah mula tidak suka, maka ketidaksukaan Allah itulah akan membawa kita ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita semua daripada dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi salah satu penyebab kenapa masuk ke dalam api neraka adalah bersikap sombong. Hari ini kita akan masuk kepada kesan buruk yang sombong yang berikutnya adalah pada nombor yang ke-9. Yang mana nombor 9 ni, siapa yang dia menolak kebenaran, dia memandang orang lain ini rendah, dia merendah-rendahkan manusia yang lain, maka kesan dia akan membawa kepada menentang ayat-ayat Allah. Maknanya orang yang sombong ni, apabila dia menolak kebenaran, dia tak percaya cakap Rasul contohnya, dia tak nak menerima nasihat daripada orang lain, maka kesan buruknya, ia tidak akan peduli langsung dah. Ayat Quran pun dia dah tak nak terima, ayat-ayat Allah yang berbentuk mukjizat yang ada pada Nabi pun dia tak nak terima. Lepas tu, mana-mana bentuk kekuasaan Allah yang boleh dilihat pada alam sekeliling pun dia takkan terima. Dia akan menjadi penentang kepada ayat-ayat Allah. Kenapa boleh jadi nak menolak Al-Quran? Tak nak menerima nasihat, peringatan daripada para rasul, yang para rasul itu menyampaikan peringatan itu daripada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada rasul-rasul telah buktikan di depan mata mereka tentang mereka ini benar-benar rasul, tunjukkan mukjizat. Bukan orang biasa yang boleh datangkan mukjizat, tetapi dia adalah rasul. Tetapi disebabkan sombong ni, dia akan membawa kepada melawan ayat-ayat Allah. Okay. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang ada kaitan dengan kesan yang ke-9 ni. Jadi saya akan sebutkan dua daripadanya. Ada beberapa ayat. Kalau kita tengok dalam nota ni, kita akan jumpa ada banyak ayat. Tapi kita tak akan kupas ke semua ayat. Ya, kita ambil sekurang-kurangnya satu poin,
kita sokong dengan sekurang-kurangnya adalah satu ayat ataupun adanya satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara ayat yang saya nak kita ambil, kita ambil satu contoh ayat yang sangat mudah, kan, nak menunjukkan kalau maksudnya ayat ni kita akan dapat satu contoh manusia yang sombong, dan kesan daripada manusia yang sombong ni dia membawa kepada sebab yang akan membawa kepada kesan yang ke-9. Okey. Jadi kita tengok contoh siapa manusia yang sombong yang Allah diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Maka sudah pasti manusia yang tidak asing lagi bagi kita, kita sedia maklum adalah Fir'aun. Adalah Fir'aun. Okay. Apabila kita sebut Fir'aun, maka Rasul yang Allah utuskan kepada Fir'aun, semua kita tahu adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan juga Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Jadi kalau kita nak sampaikan, kalau kita nak buat kajian kes, kalau kita nak buatkan contoh tentang sombong ni, maka sudah pasti kisah Fir'aun ini memang Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampailah ayat Quran tu kepada kita, memang Allah nak fokus tentang karakter sombong adalah Fir'aun dan apa yang jadi kepada dia. Jadi nak tahu kesan yang ke-9 ni, jadi kita lihat salah satu ayat berkaitan dengan Fir'aun. Kita ambil dahulu, kalau kita tengok, ambil ayat surah Yunus dulu. Okay, kita tengok dalam surah Yunus, surah ke-10 ayat 75, muka surat 217 ayat ni, Allah Ta'ala berfirman kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Harun. Kemudian kami telah utuskan sesudah rasul-rasul itu Nabi Musa dan Nabi Harun. Maknanya sebelum datang Nabi Musa, sebelum datangnya Nabi Harun, sudah ada nabi-nabi yang sebelum ini. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu, Allah telah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun kepada siapa? Ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Jelas kita dapati disebut tentang Fir'aun. Okay. Fir'aun di sini, tuan-tuan dan puan-puan, ya, adalah Fir'aun yang ada pada zaman Nabi Musa. Okay. Fir'aun ni dia bukan nama, dia adalah gelaran bagi mana-mana raja yang dia memerintah bumi Mesir. Jadi Fir'aun ni sebenarnya dia ada banyak generasi. Maka Fir'aun, raja yang memerintah bumi Mesir, yang menguasai bumi Mesir di zaman Nabi Musa, ia juga memegang gelaran Fir'aun. Cuma raja yang mana satu, ini kita wallahu ta'ala a'lam. Okay, tapi kita selalu ingat Fir'aun. Okay. Allah hantar Musa, Allah hantar Nabi Harun kepada Fir'aun. Bukan kepada Fir'aun saja, wa malaihi, dan juga kepada kaumnya. Kepada kaum Fir'aun itu sendiri, juga kepada Bani Israel. Okay. Masa Nabi Musa ni Allah hantar dia dengan Nabi Harun, Allah bekalkan Nabi Harun ini dengan apa? Ubi ayatina, dengan membawa ayat-ayat kami. So Allah bukan hantar Nabi Musa ni secara macam kosong je, tapi Allah hantar Nabi Musa dengan Nabi Harun ini dengan apa? Dengan membawa apa? Dengan membawa wahyu yang Allah bekalkan. Begitu juga Allah telah bekalkan kepada Nabi Musa dengan Harun ini adalah mukjizat yang ada pada Nabi Musa. Semua orang faham, kan?
Tetapi apa reaksi Firaun? Allah kata fastakbaru. Firaun ini dia bersikap sombong. Inilah poin besar yang kita nak kaitkan dengan yang nombor 9 tadi. Dia bersikap sombong. Okey, apabila dia bersikap sombong, kenapa dia bersikap sombong terhadap apa? Terhadap ayat-ayat kami. Allah datangkan bukti Musa ni adalah utusan Allah. Kan sepatutnya dengarlah nasihat Nabi Musa. Dengar, ikut. Tapi Firaun tak nak ambil peduli. Walaupun dia nampak depan matanya Musa ni bukan orang-orang yang biasa. Tongkat dia bertukar menjadi ular, kan makan memusnahkan semua ular-ular ahli sihir. Lepas tu Nabi Musa boleh mengeluarkan tangan dia boleh keluarkan cahaya kan diselup di dalam baju tangan kanannya. Jadi tak ada siapa boleh buat benda tu. Tak ada siapa. Kalau kita baca Quran, kita tahu kan ahli sihir tu sendiri mengakui, para ahli sihir mengakui, ini bukan sihir Musa buat ni, tapi ini benar-benar sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi ahli sihir yang diupah oleh Musa, yang diupah oleh Firaun, dia tak sombong. Mereka tak sombong setelah mereka melihat ayat-ayat Allah tu, tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla tu. Tetapi apa? Tetapi Firaun dia sombong. Apabila dia sombong, itu yang membawa kepada dia menentang ayat Allah tu. Dia tak nak terima. Bahkan dia mempelikihkan lagi Nabi Musa. Okay, nak lebih jelas lagi, kalau dilihat nak lebih jelas lagi, apa contoh ayat-ayat Allah yang membuktikan bahawa Nabi Musa ni memang seorang rasul. Kan Nabi Musa kalau dia seorang rasul, dia cakap benda yang benar. Jadi sombong ni menolak kebenaran. Maknanya kalau menolak Nabi Musa, maksudnya menolaklah kebenaran. Kerana Nabi Musa adalah rasul yang benar yang dihantar oleh Allah. Okay, jadi kita tengok contoh yang lebih jelas. Kalau kita baca surah Al-A'raf ayat 139 dan 133, telah berlaku beberapa perkara di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa dan Firaun, geng-geng dia. Kan semua orang tahu pernah berlaku beberapa peristiwa yang sangat dahsyat di zaman Firaun. Itu apa dia? Contohnya kalau kita baca pada surah Al-A'raf tu, kita akan jumpa antaranya adalah Allah Ta'ala hantar berlaku kepada Mesir tu musim kemarau yang bertahun-tahun. Walaupun kita tahu kan Mesir ni air sungai laut dia, kan? Tapi berlaku musim kemarau bertahun-tahun. Lepas tu apabila akibat musim kemarau berlaku bertahun-tahun, maka mereka kekurangan buah-buahan. Okay. Kemudian apa yang berlaku setelah tu elok balik, mereka jadi balik senang. Tapi mereka tak berubah lagi. Okey, bahkan mereka menentang Nabi Allah Musa tu sehingga mereka mengatakan, engkau inilah Musa sebab engkau kat sinilah, kau datang kepada kamilah bawa sial dan malam. Dia berkata, okey, menentang. Okay. Sebab apa? Sebab dia sombong. Dia tak nak terima lah ayat-ayat Allah tu. Mukjizat Allah bagi kepada dia, kepada Nabi Musa. Dia tolak. Kemudian mereka cakap, mereka menentang tu. Kalau kita baca pada ayat nombor 132 ni, mereka cakap apa pada ayat 132? Surah Al-A'raf. Mereka kata, وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لَتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. Ayat 132. Kalau kita baca kat sini, ayat 132 tu, mereka cakap apa? Walau apa sahaja
keterangan, mukjizat yang engkau bawa kepada kami Musa, ini semua kau nak sihir kami lah ni Musa. Dia tengok orang sombong ni. Dia akan lawan ayat Allah, dia akan tentang. Maka mereka kata, kami sekali-kali takkan beriman kepada engkau, wahai Musa. Lepas tu, Allah Ta'ala nak bagi mereka supaya mereka berubah juga. Allah hantar kepada mereka apa? Taufan, satu banjir yang besar. Allah hantarkan kepada mereka belalang. Allah hantarkan kepada mereka banyaknya kutu-kutu. Allah hantarkan kepada mereka katak-katak. Dan mereka pernah air-air mereka yang mereka nak minum, sungai-sungai mereka semua bertukar menjadi darah. Walaupun mereka nampak depan mata, kan, hanya Musa aja yang boleh selesaikan musim kemarau tadi, kekurangan buah-buah tumbuhan tadi, yang boleh menghilangkan bala datangnya belalang, kutu, katak dan darah. Tapi mereka kata apa? Mereka tak nak juga, mereka tetap tak nak menerima dia. Kenapa? Kerana last kali Allah bagi tahu dekat ujung tu. Allah kata apa? Fastakbaru. Allah kata mereka tetap juga menyombongkan diri. Ini adalah kesan buruk orang yang sombong ni. Maka dia akan melawan, dia akan menentang, dia akan menolak ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Okay. Jadi kita masuk kepada yang ke-10. Kesan yang ke-10 orang yang sombong ni, sampai satu ketika Allah akan matikan hati-hati mereka dan Allah akan patrikan hati mereka. Maksud dia orang yang sombong ni, apabila dah sombong, akhirnya Allah Ta'ala akan jadikan hati dia ni memang takkan terkesan apa-apa. Dia tak terkesan dengan nasihat. Soalnya Allah matikan hati dia, patrikan hati dia ni memang dah takkan terima hidayah. Dia takkan terima hidayah. Walaupun hidayah tu depan mata, mereka takkan pilih hidayah tu. Mereka takkan beriman. Tetapi yang mereka akan pilih apa? Mereka akan memilih kesesatan. Kenapa? Maknanya Allah telah tutup peluang untuk mereka beriman. Sebab apa? Sebab mereka dah sombong. Sebab tu kalau sombong ni dibiarkan, tak dirawat dia, tak cepat-cepat dihilangkan, kita bimbang, Allah Ta'ala tutup peluang untuk menjadi orang yang baik. Macam mana nak menjadi orang yang baik? Mesti hati ini menerima iman, menerima kebaikan. Tapi kalau Allah dah tutup hati tu, maka ia sudah tidak lagi berfaedah apa-apa. Jadi kita lihat antara dalil yang Allah Ta'ala kata apabila hati ni telah Allah patri, Allah matikan. Kita tengok contoh dalam suratul Al-A'raf ayat 146. Allah mengatakan sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi. Aku akan memalingkan hati. Tengok Allah kata sa'asrifu, aku akan memalingkan, sa'asrifu, aku akan memalingkan apa? Hati orang-orang yang menyombong dirinya di muka bumi ini tanpa alasan yang benar. Allah palingkan hati dia. Dia macam jadi orang yang tak kisah orang. Dia jadi macam orang yang memang takkan peluang lah untuk beriman. Cakaplah apa pun dekat dia. Dia memang tunjuklah apa pun bukti pada dia. Dia memang dah takkan dah. Sebab tu hujung tu Allah kata apa? Wa iyyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Allah kata jika mereka melihat setiap ayatku, mereka memang takkan beriman kepada. Ni kita panggil dalam istilah mudah kita. Istilah mudah kita adalah cakaplah apa pun, tunjuklah bukti apa pun, dia memang takkan terima, dia memang takkan beriman. Sebab apa? Sebab Allah telah kuncikan hati dia. Allah matikan hati dia. Hati dia tak terasa pun takut. Hati dia tak terasa pun untuk
untuk merasa diri dia itu dalam kesesatan, tak ada. Sebab apa? Sebab dia telah menyombongkan dirinya. Kalau kita lihat dalam ayat yang lain, kita boleh tengok contoh dalam surah Ghafir ayat 35. Allah menyebut kata orang yang sombong ni, kita tengok dekat hujung ayat hujung. Allah kata kadzalika yatba'u ala kulli qalbi mutakabbirin jabbarin. Allah kata macam itulah Allah menguci mati hati orang yang sombong. Allah menguci mata hati orang yang sombong. Okay. So ayat-ayat ini membuktikan bahawa jika seseorang itu dia menolak kebenaran, maka dia akan membawa kepada satu ketika apabila dia boleh membawa kepada berpotensi untuk Allah matikan hatinya. So kalau hati seorang itu telah dipatri, tak boleh buka dah patri itu. Kan Allah dah tutup dah, takkan ada orang boleh buka lagi. Maknanya dia akan mati dalam keadaan kesombongan. Sebab itu jangan kita mula sombong. Kalau ada orang bagi nasihat, orang bagi peringatan, kita tak nak terima dan kita bimbang satu hari nanti terus dia akan berada dalam keadaan seperti itu. Maknanya kalau mati dalam keadaan sombong, dia akan terimalah beberapa kesan buruk yang telah kita ceritakan daripada nombor 1 tadi sampailah yang ke-9 yang telah pun kita ceritakan. Okay, jadi kita masuk yang ke-11. Ni yang akhirlah. Jangan saya susun sampai berapa nota ni dulu ni. Okey, kita masuk yang ke-11. Yang akhir sekali antara kesan sombong ni adalah akhirnya kesan sombong ni, orang yang sombong ni dia apabila hati dia mati kan, hatilah menjadi punca kepada hidayah, kepada dapatnya iman, rasa takut kepada Allah. Maka orang yang sombong ni, kesan buruk dia sanggup melakukan kejahatan dan kerosakan di muka bumi. Dia tak kisah dia nak buat dosa, dia dah tak peduli lah. Dia akan jadi seorang yang zalim, dia akan menahi orang, dia sanggup bunuh orang, dia sanggup untuk apa saja orang yang sombong. Okay, jadi kita lihat di antara contoh ayat yang dapat kita nukilkan, kita ambil contoh terus kepada contoh manusia yang sombong ni, kita terus pergi kepada surah Al-A'raf ayat nombor 88. Kita ambil contoh kisah Nabi Allah Shu'aib. Kisah Nabi Allah Shu'aib, kita tahu kan kisah Nabi Allah Shu'aib ni, yang mana Nabi Allah Shu'aib alaihi salam, Allah sebut di dalam ayat ni, وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ, pembesar yang sombong daripada kaum Nabi Allah Shu'aib, mereka berkata. Allah kata mula-mula dia sombong. Okay, apabila dia sombong terhadap Nabi Shu'aib, dia akan buat apa? Dia akan bawa kepada ni lah. Dia pergi kepada yang ni. Dia akan bawa kepada penyebab dia ni apa? Apa dia? Tengok ya, apabila dia sombong, dia akan bawa kepada apa? Dia akan mula nak menganiaya orang lah tu. Mulalah akan buat sesuatu yang jahat. Mereka kata apa? لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا. Tengok dia akan buat apa? Allah kata pembesar yang sombong daripada kaum Nabi Allah Shu'aib berkata, sesungguhnya kami akan halau engkau wahai Shu'aib dan orang-orang yang beriman yang jadi pengikut engkau dari negeri kami. Apa kejahatan yang mereka buat? Kejahatan yang mereka buat yang pertama,
mereka akan pastikan Nabi Syuaib dengan orang beriman tak ada kabar. Dia kena halau keluar, usir dia keluar. Okay. Nampak tak? Itu kejahatan yang berlaku kepada orang-orang yang sombong. Kan? Dia halau keluar. Dia akan usir mereka keluar. Ataupun, ini yang pertama akan usir. Yang kedua, mereka sanggup buat apa? Au la ta'udunna fi millatina. Dia berkata, atau kamu kena berpindah kepada agama kami. Ini dia paksa. Kejahatannya apa? Dia takkan bagi bahawa mereka ni hidup bebas, tak ada. Orang yang sombong ni, kalau dia sombong, maka dia akan paksa orang lain supaya ikut macam mereka. Okay, ini contoh apa kejahatan yang boleh dilakukan oleh orang yang sombong. Okay. Kita tengok contoh lain. Seperti mana contoh yang kita boleh ambil kembali, contoh kisah Firaun. Kita semua tahu, orang yang sombong ni dia sanggup buat seperti mana Firaun itu buat. Apa yang Firaun itu buat? Kalau kita baca dekat surah Al-Qasas ayat 4, kita tahu kan Allah kata Firaun ini apa? Ala fil ardi. Telah berlaku zalim di muka bumi dengan melampaui batas. Ala yang saya gariskan dekat perkataan ala ni maksudnya dia meninggi diri. Apabila Firaun tu dia meninggi diri, dia rasa dia orang Mesir yang lebih baik daripada penduduk Bani Israel, maka dia buat apa? Itu yang Tuhan kata, apa kejahatan dia buat? Waja'ala ahlaha syi'a. Dia menjadikan penduduknya berpuak-puak. Dia buat diskriminasi. So apabila Firaun ni dia rasa dia mulia, dia rasa dia lebih bagus, dia tinggi, meninggi diri, maka dia akan diasingkan. Okey, penduduk Mesir ni ada yang jadi kasta ini, ada yang akan jadi geng dia. Tu dia bahagikan penduduknya berpuak-puak. Lepas tu pula dia sanggup menindas kumpulan yang lain, iaitu Bani Israel. Dengan dia buat apa? Dia bunuh anak-anak lelaki Bani Israel. Dia biarkan hidup anak-anak perempuan Bani Israel untuk menjadi khadam kepada mereka. Kenapa dia boleh jadi macam tu? Kenapa Firaun tak boleh melayan manusia itu sama rata? Kenapa? Kerana apabila dia meninggi diri dia rasa bahawa orang Mesir ni bangsa kedeti saja yang bagus, bangsa yang tak bagus itu dia akan mula membuat kerosakan. Dia menindas, dia berlaku zalim, dia tak berlaku adil. Dia bunuh mana-mana yang kumpulan yang dia tak suka. Sebab apa? Sebab dia rasa kumpulan yang dia bunuh tu tak layak hidup. Itulah contoh orang yang sombong. Kemudian kita tengok contoh lain ya. Contoh lain, tengok kisah Nabi-Nabi yang berlaku kepada Nabi Bani Israel. Kita ambil contoh. Okay, kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat nombor 87. Surah Al-Baqarah ayat nombor 87. Kita ambil contoh beberapa rasul-rasul di kalangan Bani Israel yang kalau ada orang tak suka je dengan rasul ni, mereka sanggup apa? Mereka sanggup bunuh dia. Jahat kan? Orang sombong ni, itu saya kata tadi tu. Bila sombong ni, dia dah, bila hati dia mati ni, dia tak suka menerima kebenaran ni, akhirnya dia akan bawa kepada menganiaya orang lain. Kita boleh jumpa, kita boleh baca lah ayat Al-Baqarah ayat nombor 87 ni, tapi kita nak tengok dekat hujung dia. Kat hujung dia ada Allah kata begini. Allah, kita ambil dekat sini ayat bermula daripada afakullama, ya, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Allah kata, maka patut ke apabila setiap kali datang kepada kamu seorang rasul
bawa kebenaran yang kamu tak suka oleh hawa nafsu kamu tolak dia. Jadi Allah Ta'ala beritahu, korang ni patut ke? Kalau datang Rasul, bagi peringatan, bagi nasihat, bawa wahyu yang tak selari dengan kehendak kamu, bertentangan dengan hawa nafsu kamu berlaku sombong kepada dia. Sebagai Rasul tu kamu tolak dia. Sebagai lain kata Allah apa? Ini kita nak kaitkan. Wa fariqan taqtulun. Sebagai Rasul ni Allah kata apa? Kamu sanggup bunuh dia. Sanggup sampai kepada membunuh Rasul tu. Kenapa? Kerana dia tak boleh menerima kebenaran Rasul tu datang. Sebab ikut hawa nafsu dia bertentangan dengan wahyu yang mereka terima. Jadi apabila dia sombong, dia menolak. Apabila dia menolak, apa kesan dia menolak? Itu yang Al-Quran menerangkan. Apabila dia mula menolak, maka akan membawa kepada sanggup membunuh para Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi cukuplah 11 kesan buruk amaran yang kita kena jadikan amaran-amaran ini sebagai tindakan untuk kita membersihkan sanubari kita daripada perasaan al-kibir, iaitu perasaan sombong. Jangan kita sekali-kali mati dalam keadaan kita mempunyai sifat sombong walaupun sebesar zarrah. Okay. Selesai 11 kesan buruk jika ada perasaan sombong, maka kita dalami lagi tajuk ini dengan kita lihat apakah punca sebenarnya boleh jadi sombong ni. Kenapa? Ataupun kita ada kadang-kadang sifat-sifat seperti ini, kita kena bersihkan dia. So, nak bersihkan dia, nak buang dia, kita kena buang punca dia. Dia ada punca dia. Apabila punca ni tak dibuang, maka sombong itu boleh datang. Jadi kita dah sebut, punca penyebab utama kepada boleh datangnya sifat sombong kalau kita ada sifat al-ujub. Merasa kagum terhadap diri sendiri. Kalau kita rasa kita ni cantik daripada orang, itu yang kita boleh merendahkan orang lain. Kan? Sebab kita rasa kita cantik, orang lain tak cantik. Kita boleh jadi sombong kalau kita rasa diri kita lebih pandai daripada orang lain. Itu yang kita boleh memperlekeh-lekehkan orang yang kurang ilmu daripada kita. Sebab kita ada sifat al-ujub. Itu punca dia. So kalau kita boleh buang yang akar ni, buang al-ujub ni, maka sombong itu insya-Allah dia boleh apa? Dia boleh buang. Tapi bukan ini satu-satunya, tapi ini kaitan dengan dia. Okey. Ini kaitan dia. Okey. Kemudian yang kedua, memandang rendah orang lain. Ini dia sangat dekat dengan punca pertama. Dia begini, ada setengah orang dia ujub. Dia rasa diri dia lebih, dia kagum dekat diri sendirilah. Tapi dia ada ketika dia tak pergi merendahkan orang lain. Maksudnya dia tak membanding-bandingkan orang lain dengan diri dia. Kadang-kadang tak ada. Dia cuma lalui ujub saja. Tapi dia tak membandingkan orang lain, merendah-rendahkan orang lain. Tapi punca nak bawa kepada merendah-rendahkan orang lain itu berpunca daripada ujub. Tetapi ujub ni pun sebenarnya tak boleh dah. Dia memang dah berdosa dah. Okay. Tapi punca utamanya adalah kepada ujub. Okay. Jadi punca kedua, dia boleh jatuh kepada sombong kalau kita memandang rendah orang lain. Sebab kadang-kadang sombong ni bukan pada orang yang merasa lebih pada orang lain. Kan ada juga orang yang dia setara macam
macam orang lain, tetapi apabila dipandang orang ni, dia ni siapa dia ni tak siapa-siapa tak dia ni, kan? Dia akan jadi kepada sombong. Sebab apabila dia merendahkan seseorang, maka dia akan jadi kepada sombong. Contohnya ada orang, kita dengar orang memberikan nasihat kepada kita, tegur kita. Contohnya kalau ada orang tegur kita, dia tegur kita perkara yang benar. Maka kita rasa macam, dia ni siapa kita apabila kita ada memandang rendah apa latar belakang dia. Sedangkan dia cakap tu benda betul, memang selari dengan Quran, dengan hadis dia cakap. Tapi kerana kita ada memandang orang yang bagi nasihat itu siapa, kita pandang rendah dia, itu yang boleh bawa kepada sombong. Seperti mana yang berlaku kepada iblis, yang dia memandang rendah sifat Adam daripada tanah, dia bandingkan dengan sifat kejadian iblis itu daripada api. Okey, ini ada kaitan. Okey, ini dua penyebab. Sebab tu kita ni jangan kita melihat siapa yang berkata. Lepas tu jangan melihat siapa yang berkata, tetapi kita kena lihat apa yang dikata. Kita kena melihat apa yang dikatakan, bukan pada siapa yang berkata, siapa yang memberi nasihat, siapa yang tegur. Tapi kita kena lihat apa isi teguran dia. Teguran dia tentang apa? Sekalipun dia tu anak bagi kita, kita besarkan dia, tapi anak bagi nasihat pada kita, dan nasihat tu betul, pada agama betul, kan? Tapi kerana kita memandang dia anak, aku ibu, aku ayah, itu yang boleh membawa kepada menolak kebenaran. Okay, nampak tak punca dia? Ataupun adik menegur kakak. Okay, adik menegur kakak. Kadang-kadang kakak tu, dia bukan kelulusan tinggi pun. Adik dia lebih tinggi belajar daripada dia. Tapi apabila dia memandang rendah, oh adik aku ni, dia adik, aku kakak. Aku Kak Long. Contoh. Jadi, dia sanggup tolak nasihat adik dia. Kerana dia memandang kepada siapa yang tegur dia tu. Tapi jika dia menghayati, fikir, betul adik aku ni cakap, dia nasihat aku benda betul ni, dia akan dapat menerima. Sebab setengah orang ni, dia melihat kepada latar belakang. Ada ketika memang kita perlu lihat kepada siapa yang bercakap tu, sebab kita takut nanti orang bagi nasihat tu, orang tu salah, mungkin orang tu tidak berpendidikan betul. Ada setengah tempat kita perlu tengok, tapi ada setengah keadaan kita melihat kepada apa yang dia sampaikan. Okay, itu adalah punca yang kedua. Sebab kita belajar ni, kita nak berubah, kita nak jadi baik. Kalau waktu kita belajar tajuk kelebihan amal dapat pahala, kita nak buat amal itulah supaya kita dapat pahala. Tapi tajuk kita kali ini, tajuk kita berbentuk ancaman. Maka kita kena ubah perbuatan ini. Maksud nak ubah dia mesti kena cari apa penyebab dia. Okay, jadi kita dah jumpa yang kedua. Jadi kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga, ini juga ada kaitan
dengan yang pertama dan kedua. Yang ketiga ni adalah menyukai pangkat dan kedudukan yang tinggi. Maksud dia apa? Yang tiga ni dia ada kaitan dengan bahasa kita, mudah kita kata nak jaga status. Nak jaga status lah. Kita tak jaga status. Okay, kita akan tengok ya. Kita tengok macam mana orang sombong ni, dia punya nak jaga nama, punya nak jaga image lah, kalau nak jaga status lah. Kan, kita tengok. Mereka sanggup buat apa? Okay. Kita rujuk dalam surah Al-A'raf ayat 75 dan 76. Kita tengok dekat sini. Allah kata apa? Muka surat 160 ayat ni boleh jumpa. Allah mengatakan ini tentang kisah umat Nabi Allah Saleh kepada Nabi Saleh. Tengok mereka kata, wa qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumi. Kita tengok perkataan mala'u. Mala'u ni maksud dia apa? Pembesar-pembesar yang menyombongkan diri. Tengok pemuka-pemuka ni maksudnya pembesar-pembesar. Orang bangsawan kan, VIP ni dia rasa macam okay, zaman kita kena faham ya, pada zaman Nabi-Nabi dulu, Rasul-Rasul dulu, yang jadi follower kepada Rasul ni siapa? Kebanyakannya adalah orang-orang yang miskin, orang yang biasa-biasa, dia ikut Rasul tu. Tapi yang banyak menentang adalah golongan bangsawan-bangsawan. Orang yang kaya-kaya, dia menentang. Kenapa dia menentang? Kenapa dia menjadi sombong? Allah beritahu dekat dalam ayat ni. Allah kata pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya. Kaum siapa? Kaum Nabi Saleh tu. Mereka berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah. Tengok ni. Orang-orang yang dianggap lemah. Maksud dia orang-orang miskin, orang-orang susah ni, yang ikut Nabi Saleh ni, maka orang-orang yang kaya ni, orang-orang bangsawan ni, mereka berdialog, mereka berkata kepada orang-orang yang lemah yang telah beriman antara mereka. Okay, mereka tanya soalan kepada orang-orang yang miskin. Dia berkata, tahukah kamu, dia kata, tahukah kamu bahawa Saleh ini diutuskan oleh Allah menjadi rasul oleh Tuhannya? Mereka tanya kepada orang-orang yang di bawah mereka. Liman amana minhum ata'lamuna anna Salihah mursalun min rabbih? Mereka tanya, korang ni percaya ke Nabi Saleh ni dia jadi rasul yang Allah hantar? Okey, orang bangsawan ditanya. Orang-orang yang lemah tu dijawab apa? Dijawab, inna bima ursila bihi mu'minun. Dia kata, kami beriman kepada wahyu. Memang Saleh tu Allah hantar kepada kami. Okey. Lepas tu kita tahu apa jawapan orang-orang yang pemuka-pemuka tadi, pembesar-pembesar tadi. Dia kata, Allah kata, qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. Maka orang menyombong diri berkata apa? Sesungguhnya kami adalah orang yang takkan percaya kepada apa yang kamu percaya. Nampak tak ayat teks ni? Statement ni, tengoklah. Orang kaya kata apa? Itu korang. Kami tak nak. Kami berbeza. Kami tak nak terima Saleh tu salah seorang yang Allah yang diutuskan oleh Tuhan. Sebab apa tuan-tuan perempuan? Agak-agak puncanya. Kenapa boleh mereka kata sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani? Dia kalau kita baca cerita ni maksudnya begini. Kalau orang kaya-kaya bangsawan ni, kalau mereka beriman kepada Nabi Saleh, mereka standard dia sama dengan siapa? Standard dia sama dengan siapa? Standard dia akan bersama dengan orang-orang yang miskin lah. Lepas tu, orang kaya ni, dia ada proud dia ada kebanggaan dia. Dia bangga. Nanti kita akan sebut contoh orang-orang yang kaya ni, orang sombong ni, dia boleh buat apa? Dia akan tunjuk kesombongan dalam bentuk apa? Lepas tu kadang-kadang, lepas tu
kena lihat dekat sini sebenarnya orang kaya ni dia nak jaga status dia. Dalam cerita ni, dia nak jaga status dia. Kalau kami terima Soleh ni jadi, kalau kami terima Soleh ni Rasul, kami sama macam hampa lah. Walaupun kita tak jumpa ayat yang orang kaya cakap, nanti kami jadi, nanti jatuhlah martabat kami. Tak ada. Tapi kalau kita baca pada teks ayat ni, kenapa mereka tak nak terima? Sedangkan orang-orang miskin, orang-orang yang susah, yang biasa-biasa ni, mereka cakap, mereka yakin Nabi Saleh itu Nabi. Jadi kita kena hati-hati dengan benda ni. Kadang-kadang dia berlaku kepada kita. Punya nak jaga status, punya nak kawan dengan geng-geng yang ada nama, yang ada kabel-kabel besar. Kadang-kadang apa? Kita tak naklah dengan geng yang makcik-makcik kampung ni, tak nak geng dengan orang yang tak siapa-siapa ni. Ada tuan-tuan. Dia sombong ni, dia boleh jadi macam tu. Kita boleh jadi rendah diri kita boleh merendahkan orang lain sebab apa? Kerana jaga status. Itu kadang-kadang kita tak perasan. Kita nak geng yang mesti yang jenis geng-geng, mesti yang geng datin lah, contoh nak geng datuk-datuk lah, geng VIP ni. Masa dengan orang biasa-biasa, tak nak selfie, tak nak paparkan gambar. Tapi kalau dengan geng-geng artisnya, selebritinya, dengan geng-geng ada nama, tayang apa? Tayang gambar tu contoh kan. Aku bersama dengan si dia, bersedia dengan si dia. Tapi kalau dengan orang yang biasa-biasa, tetap dengan contoh mungkin dengan pembantu dia. Ada dia nak tayang, Kak, ini pembantu aku. Ini pemandu peribadi aku. Ini tukang kebun aku. Ini kawan aku. Contoh. Tapi ingat tuan-tuan jangan salah faham. Saya nak tuan-tuan janganlah salah faham. Bukan saya mengatakan, jauh sama sekali bukan niat untuk kata semua orang yang tunjuk gambar dia dengan sekian-sekian tu mereka dia sombong. Tidak macam tu. Tidak. Tetapi saya bagi contoh. Sebab kita ni akan membawa kepada kita merendahkan orang yang kita tak perasan. Walaupun kita tak cakap. Kau ni tak satu level dengan kita orang lah. Korang ni kau ni low class. Kita tak cakap macam tu perkataan, tetapi kita telah tunjukkan dengan perbuatan yang kita tak perasan. Dulu masa susah kenal kawan, tu masa dah senang, masa pangkat dah jadi orang besar, dah jadi sekian-sekian, kadang-kadang dah tak layan dah pada kawan-kawan. Sebab apa? Sebab status tu pangkat itulah yang akan menyebabkan kadang-kadang boleh bawa kepada sombong. So hati-hati. Jadi antara punca yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kena hati-hati. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Nanti waktu kita nak cari jalan lain, macam mana kita nak ubah sifat sombong ni, nanti kita akan jumpa. Saya akan bagi tuan-tuan satu cara lain, macam mana kita nak bagi kita jadi merendah diri. Okey, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan boleh baca tahu dalam ayat lain ada banyak contoh lain. Contohnya macam dalam surah Sabah ayat 33, 32 tu, kita akan jumpa dekat sini. Kenapa mereka cakap dengan orang-orang yang biasa-biasa, dengan orang yang ni dikaitkan nak menjaga status tadi. Tuan-tuan perempuan rahimani wa rahimakumullah. Punca yang keempat adalah mengikut hawa nafsu. Ini pun boleh jadi juga. Yang empat ni. Maksud dia kerana dia memang tak nak berubah. Selagi kalau aku ikut perintah ni, aku kena buat ni lah, betul tak? Jadi kita tengok contoh, kita boleh ambil contoh dalam surah Al-Baqarah ayat nombor 87, ayat yang kita belajar tadi tu, yang kita sebut contoh orang yang sombong ni dia boleh membunuh tadi, dia sanggup buat kejahatan. Ambil ayat yang sama
yang Allah kata yang mereka tak sukai oleh hawa nafsu mereka. Maknanya, ada kala orang tak nak terima nasihat, tak nak terima kebenaran ni kenapa? Sebab kalau dia terima nasihat tu, dia kena berubah, dia tak boleh lagi makan benda yang haram, dia tak boleh lagi nak bersukaria, dia tak boleh lagi, faham tak? Sebab ikut hawa nafsu dia nak enjoy, dia tak nak terikat. Ada tak orang yang kita minta dia berubah? Tak boleh buat macam ni. Kau kena berubah. Allah suruh begini. Tapi ada orang dia sanggup. Tak naklah. Aku tak nak terima semua tu. Sebab apa? Sebab ia bertentangan dengan hawa nafsu dia. So, kerana nak ikut hawa nafsu, tak payahlah. Tak nak ikutlah. Perintah Al-Quran kata apa, Nabi kata apa, dia tak nak terima. Jadi itu antara 4 punca boleh berlaku kepada sombong. Okey, tuan-tuan perempuan rahimani wa rahimakumullah. Okey, kita ada lagi waktu, boleh kita lanjutkan sikit lagi. Okey, tuan-tuan perempuan. Jadi apa ubat dia? Kita dah tahu punca dia. Dan kita cuba, kalau hapuskan 4 punca tadi, insya-Allah kita akan menjadi orang yang merendah diri. Okey, jadi kalau nak kuatkan lagi supaya dalam doa-doa kita hari-hari kan, biarlah doa kita juga minta kepada Allah, janganlah jadi kita orang yang sombong. Okey. Tuan-tuan perempuan rahimani wa rahimakumullah, kita tutup pengisian kita pada pagi ni. Ini adalah siri akhirlah cerita tentang sombong. Nanti kita akan belajar pula apa lagi penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit hati yang kita perlu jauhi. Kita akan cerita lagi pada kuliah yang akan datang, tapi kita letakkan di hujung pengisian kita tadi cara nak merawat sifat sombong. Cara nak rawat dia. Nak rawat dia tadi tu kita sebutlah, buang yang punca tadi tu selesai. Tapi untuk lagi kuatkan lagi azam kita, maka kita kena tahu juga ada beberapa perkara lain yang boleh sedarkan kita. Antaranya adalah kita kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Kenal Allah ni maksudnya beginilah. Siapa yang layak untuk merendah-rendahkan manusia? Jawapannya Allah je. Maksudnya Allah lah yang layak untuk mengatakan kau beriman, kau ni jenis tak beriman. Allah je yang boleh meletakkan darjat kita apa. Allah je yang layak untuk membeza-bezakan seseorang. Allah je yang layak untuk membanding-bandingkan manusia. Kita tak boleh. Okey, itu yang pertama. Okey. Kemudian yang kalau kita kenal Allah ni juga, maksud dia dalam masa yang sama kita kena ingat, kita yang rasa kita ni bagus sangat, siapa yang bagi rasa bagus tu? Maksud dia, kalau kita rasa kita bagus sangat sebab kita pandai, kita banyak pergi kuliah ilmu, sampai kita rendah-rendahkan orang yang tak pandai, kita kena tanya, siapa bagi ilmu tu? Allah. Kalau kita rasa kita meninggi diri, kita rasa orang lain tak ada banyak harta macam kita, sampai kita merendah-rendahkan orang lain, kalau kita kenal Allah, kita kena tahu siapa yang bagi harta tu milik siapa? Harta tu milik Allah. Jadi kalau kita faham, sebenarnya memang tak patut pun untuk kita sombong. Sebab apa? Kesombongan kita tu, semuanya kita gunakan, semuanya Allah yang punya. Kalau kita sombong dengan harta, harta tu Allah punya. Tak malu ke kita? Kalau kita sombong dengan kecantikan kita, Allah yang bagi kita rupa tu. Kalau kita sombong dengan ilmu kita, kepandaian kita, Allah yang bagi kepandaian tu. Maksud dia, kita memang tak patut pun, tak layak pun untuk kita jadi seorang yang sombong. Sebab kita menyombong diri dengan benda, perkara yang bukan milik kita. Milik Allah Azza wa Jalla. Jadi kita pergi yang kedua. Yang kedua kita ingat asal usul manusia. Ingat asal usul manusia ni maknanya
kita semua ni sama je. Tak ada beza. Orang yang kita rendah-rendahkan tu juga dari tanah. Aku pun dari tanah. Dia dari air mani. Aku pun dari air mani juga. Cuma yang bezanya Allah bagi kita rezeki lebih, Allah bagi kepada orang tu rezeki kurang. Tapi asalnya sama. Asal usul kita. Kita asalnya sama, tanah, air mani, orang lain pun sama, dan penutup kita pun, ending hidup kita pun sama. Orang yang kita rendah-rendahkan itu, dia mati, aku ni pun akan mati. Jadi sama saja. Dia masuk dalam tanah, aku pun masuk dalam tanah. Apa beza? Sama. Nampak tak? Permulaan kita sama. Penghujung kita pun sama. Kenapa iblis boleh merendahkan Adam? Sedangkan Tuhan yang sama menciptakan Adam, menciptakan iblis. Yang suruh iblis tu sujud Allah. Kenapa iblis patut nak berlaku sombong kepada Adam? Kenapa Firaun dia boleh jadi sombong kepada Musa sampai cakap Musa ni macam-macam, tak lancar cakap lah, Musa ni miskin lah. Hei Firaun, takkanlah Firaun tak tahu yang bagi sungai-sungai tu Allah pada dia, bagi kerajaan Mesir tu Allah. Dia berbangga-bangga dengan Allah bagi pada dia. Betul tak tuan-tuan rahimani rahimakumullah? Kadang-kadang kita pun ada perangai seperti Firaun juga. Kalau tak sama pun kadang ada sipi-sipi juga. Ni kita cakap untuk baiki diri kita. Kan sampai kalau kita baca kisah Firaun tu ada banyak skrip-skrip yang dia rendah-rendahkan Musa. Dia kata, Musa ni gelang tangan pun tak ada, gelang emas pun tak ada. Ada dalam surah Zukhruf. Firaun cakap macam tu. Tapi dia kena sedarlah. Siapa yang bagi kau kerajaan Mesir? Allah. Siapa yang bagi kau harta? Jawapannya adalah Allah. Akhirnya apa jadi kepada Firaun? Itulah. Akhirnya sama juga, mati juga. Okey. Kemudian yang ketiga, inilah yang ketiga ni menerima kebenaran, terima kebenaran dari siapa-siapa pun. Tak kiralah orang itu terkenal ke, tak kenal ke, selebriti ke, orang yang tak ada nama ke, tak famous ke, tak ada follower ramai ke, entah siapa-siapa dia ni, tapi kalau dia cakap benar, selari benar itu dengan Quran, dengan hadis, maka kalau kita terima, selesai masalah. Kemudian, kita boleh mencontohi para malaikat. Oh, para malaikat ni, Masya Allah. Para malaikat. Walaupun para malaikat ni, kalau kita nak bandingkan, kalaulah Iblis, kalau dia rendahkan Adam dari tanah yang kotor, Iblis dari api, sepatutnya, siapa yang patut sombong lagi? Malaikat yang patut sombong ke atau Iblis patut sombong? Kalau Iblis menyombongkan diri kerana kejadian dia, antara kejadian dia dengan malaikat, siapa yang lebih mulia lagi? Malaikat daripada cahaya, tuan-tuan dan puan. Tapi Iblis daripada apa? Daripada api. Antara api dengan cahaya, mana lebih bagus? Tentu orang akan kata cahaya. Kan? Cahaya cantik, cahaya bagus. Api itu pun dibakar nanti untuk keluarkan cahaya. Sepatutnya malaikatlah. Kalau kita nak bawa contohlah, kalaulah nak digunakan kemuliaan, malaikat tu lebih boleh berlaku sombong kepada Adam. Tetapi malaikat ni dia sedar, dia tahu yang perintahkan sujud tu adalah Allah. Allah itu benar, perintah Allah ni benar. Dan malaikat dia tidak kagum kepada diri dia. Dia tidak ada ujub kepada diri dia. Kalau dia ada ujub, kalau dia kata, aku daripada cahaya, nak sujud kepada yang daripada tanah, maka malaikatlah yang patut lebih, yang boleh jadi, yang boleh lebih mulia kejadian. Tetapi kerana malaikat dia tidak ada ujub, dia kenal Allah. Itu saya kata sebab pertama tu, kerana dia kenal Allah tu,
Lepas tu dia tidak ada sifat pun, dia tidak ada sifat ujub, kagum kepada kejadian diri pada cahaya, maka dia sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Sebab tu Allah kata, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya mereka, iaitu malaikat yang ada di sisi Tuhanmu, tidak pernah bersikap angkuh beribadat kepadanya. Okey, ini contoh para malaikat. Okey, kemudian macam mana nak rawat sifat sombong ni? Kadang-kadang semua ni dia boleh berlaku tau. Walaupun tak berlaku kepada Allah, tapi kita dengan adik-beradik kita. Yang paling dahsyat kalau kita boleh berlaku sombong kat mak kita, dekat bapa kita. Ya Allah. Ini kadang-kadang kita kena ubah benda ni kadang-kadang. Ya, kena ubah. Okey, yang kelima, untuk rawat penyakit sombong ni, astagfirullah, kita kata selama ni kita ada meninggi diri pada kata-kata. Kadang-kadang, nanti saya akan tunjuk tuan-tuan antara contoh orang meninggi diri. Kadang dia tak cakap dengan perkataan, tapi dia tunjuk dengan perbuatan. Kan? Jalan pun tak nak pandang muka orang. Nak tengok muka orang ni pun macam, nyampah nak tengok muka dia ni. Kan? Orang datang je nak lari-lari je. Kadang-kadang, kenapa kita tak suka nak pandang muka seseorang? Contoh, marah sangat, betul lah. Dalam marah tu lain. Tapi kadang-kadang, kita tak suka seseorang itu berada pada tempat itu. Dia pula datang nyampaknya. Sampaikan kita nak bagi salam pun, muka ni pun tak tertengok muka orang. Sebab apa? Jadi jangan kita termasuk orang yang memalingkan muka kerana kita memandang orang itu rendah daripada kita. Jadi cara dia, kita kena tahu apa kemuliaan orang yang berendah diri. Maksudnya kita ni jenis orang yang merendah diri. So apa kita dapat faedah? Tuan-tuan, kita merendah diri kepada orang lain, tuan-tuan, kita dapat banyak kemuliaan. Jangan, kita tak rugi apa-apa pun. Banyak kelebihan dia. Dan orang pun suka kawan dengan kita. Orang pun akan hormat kita. Bagus Hajrah. Walaupun dia kaya, walaupun bisnes dia maju, tapi dia baguslah, dia bergaul dengan kita. Ramah dia, pemurah dia. Nampak? Bukan sekadar, maksudnya bukan sekadar nak mencari Allah suka pada kita, tak, tetapi manusia pun jadi suka. Entah kalau kita mati jadi orang merendah diri ni, orang kenang, orang sebut-sebut kita. Kita tak nak jadi apabila kita mati orang kata bagus dia telah mati. Jangan, tuan-tuan perempuan. Lepas tu kena buang semua sifat-sifat seperti ini. Tuan-tuan, contoh mudahlah macam ni lah. Kalau kita sombong dengan adik-beradik kita, kan? Sombong dengan jiran-jiran kita, nanti kena ingat kita hujung siapa yang nak uruskan jenazah kita. Siapa nak semayangkan kita? Siapa? Kita takkan semayang diri sendiri. Adik-beradik kita itulah yang akan uruskan jenazah kita tau. Yang akan semayangkan kita. Kita kena ingat tu, jiran-jiran kita itulah yang akan uruskan jenazah kita. Tapi kalau kita sombong, siapa nak semayang ke jenazah kita? Orang nak semayang pun kadang-kadang tunjuk-tunjuk muka je. Tapi dalam hati je Allah. Jadi kita kena jauhi. Jadilah orang yang mulia. Dalam Quran, Allah kata kalau kita merendah diri, kita akan jadi innama yu'minu. Kita akan jadi orang yang benar-benar beriman. Empat benda ni. Benar-benar beriman. Okay. Tetapi perempuan, yang berikutnya, ingatlah akan nikmat di hari akhirat. Akhirat tu macam nikmat syurga, dapat nikmat kemuliaan. Yang ketujuh apa dia? Yang ketujuh, sudah pasti kita kena minta perlindungan kepada Allah daripada orang yang mempunyai sifat sombong.
Minta Allah lindung. Dalam banyak-banyak doa yang kita panjatkan setiap hari, kita minta pada Allah, minta Allah bersihkan jiwa kita, hati kita, sanubari kita ni daripada kita memiliki sifat-sifat yang keji, antaranya sifat sombong. Minta pada Allah, ya Allah, lindungilah aku daripada memiliki sifat orang-orang yang sombong, ya Allah. Jadikanlah aku manusia yang merendah diri, manusia yang tak lupa diri, ya Allah. Doa pada Allah banyak-banyak. Seperti mana yang pernah didoakan, seperti mana Nabi Musa pun doa. Nabi Musa doa kepada Allah. Seperti mana kita tengok dalam surah Ghafir ayat 27. Wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir. Nabi Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku daripada Tuhan kamu, daripada setiap orang yang bersikap sombong. Ini contoh lakukan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Okey. Ada sikit lagi, tuan-tuan jangan bimbang, kita lebih ke sikit lagi, ada sikit waktu kita buka soal jawab. Okey. Apa contoh orang yang sombong ni? Ni. Walaupun kita tak bercakap dengan mulut kita, kau ni siapa? Kau siapa kan? Mungkin kita tak bercakap. Aku ni kakak engkau tau. Aku makan garam dulu pada engkau tau. Engkau tu belajar kat mana? Aku belajar luar negara lah. Engkau tu apa yang kau ada? Contoh. Mungkin kita tak bercakap. Tapi sombong ni boleh nampak, antaranya betul-betul kesombongan, boleh nampak pada ketika berjalan. Jalan. Cara jalan tu, ya Allah. Ini pun kadang-kadang Allah Ta'ala sebut ni dalam surah Al-Isra ayat 37. Allah kata, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan belagak sombong, mendada punya tu jalan. Belagak sombong. Nampak? Maknanya sombong ni juga boleh nampak pada bentuk-bentuknya pada berjalan. Sebab tu Luqman dia pesan dekat anak dia. Luqman pesan kepada anaknya. Luqman pesan apa? Dia kata wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan di muka bumi ni nak macam orang yang sombong. Okay. Bentuk yang kedua, memalingkan muka dari orang lain. Kenapa? Okey, ni ambil kisah Luqman tadi juga. Yang Luqman pernah pesan dekat anak dia, wala tus'ir khaddaka linnasi. Luqman cakap, nak, jangan kau memalingkan muka kau kepada manusia yang lain. Macam saya kata tadi tu lah. Kan sepatutnya kita mata bertentang mata. Kita sepatutnya menunjukkan wajah yang manis, gembira pada orang lain. Bukan kita menunjukkan bahasa angkat muka, paling muka. Jangan. Luqman pesan pada anaknya, nak, kau jangan engkau memalingkan muka engkau. Okay, tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Ni bentuk dia yang kedua. Ni kita kena baiki kadang-kadang. Bahasa badan kita ni kadang-kadang nampak macam kita merendahkan orang lain. Muka kita ni, isyarat gaya badan kita ni, pada muka lah khususnya boleh nampak. Suka ke tak suka, menyampah ke tak menyampah, sakit hati ke tak sakit hati, boleh nampak. Jadi moga-moga Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada sifat kita sombong. Baik, kemudian yang ketiga ni memang nampak pada perkataan kepada perbuatan lain, memperolok-olok dan memelekehkan kebenaran. Ini pun bahasa orang sombong. Okay. Mungkin kita terima nasihat daripada orang lain, kan, orang kata begini. Mungkin kita kata ayat dia, mungkin ada orang kata sikit-sikit solat, sikit-sikit solat, sikit-sikit macam ni, sikit-sikit macam ni. Tak ada benda lain ke nak cakap? Tak ada benda lain ke nak berbual-bual? Mungkin kita jumpa kawan kita selalu, engkau ni kan, kalau jumpa dengan aku, sikit-sikit kau suruh aku buat sini, sikit-sikit kau suruh aku buat. Kita jangan mempelikirkan benda yang benar, jangan.
Ya, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Okay. Kemudian yang keempat, yang kita fahamlah, menolak itu kebenaran dari kita sudah fahamlah, dia berpaling, tak nak ikut. Baik, tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, selesailah kupasan ringkas untuk tajuk dosa ni. Moga-moga Allah Ta'ala menjauhkan kita sejauh-jauhnya. Dan janganlah kita mati dalam keadaan kita mempunyai sifat sombong ni walaupun seberat zarah. Kita bimbang nanti amalan solat kita tak dapat digunakan. Maksudnya kita bimbang, solat kita solat, kita puasa-puasa, sedekah-sedekah. Tapi kita bimbang, Allah Ta'ala menolak amal-amal kita, solat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, kerana kita menyakiti manusia-manusia yang lain dengan jalan sombong. Okay, Alhamdulillah, kita dah selesai tajuk ini. Maknanya untuk tahun 2022, kalau kita masih ingat, kita untuk tajuk ancaman ni, kita dah bincangkan tajuk tentang, kita masih ingat lagi tajuk tentang penyakit riak. Kita dah sebut dah. Sebab sebelum ni kita pernah sebut kelebihan ikhlas. Kita dah sebut dalam masa sama, kita cerita tentang ancaman orang yang ada penyakit riak. Kita pernah masukkan tajuk tuntutan ilmu, amaran pada menuntut ilmu tadi. Itu semua penyakit-penyakit hati. Kita ni tuan-tuan dalam beramal, jangan kita fokus amal pada baca Quran semata, tapi kita terlupa amal ni juga boleh berpunca daripada hati. Hati kita ni pun boleh buat amal soleh. Macam kita sebut tadi tu, kalau kita merendah diri pun amal yang soleh. Kalau kita ikhlas, amal yang soleh. Jadi insya-Allah, jika Allah panjangkan umur kita, ada ruang dan peluang Allah beri kepada kita, pada kuliah pada bulan yang berikutnya tahun depan, kita akan bincang lagi beberapa lagi penyakit-penyakit hati yang boleh kita bersihkan. Sebab kita ni bukan maksum. Terutama saya yang bercakap ni, saya tujukan buat diri saya sendiri. Saya suka nak bertanggung tajuk ni kerana ia peringatan untuk diri saya sendiri. Dan juga untuk kita semua. Ya, kita sama-sama watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita berpesan-pesan kepada kebenaran, kita juga berpesan-pesan kepada kesabaran. Jadi saya nak ucapkan, sebelum saya mengakhiri, saya nak pertama saya nak minta maaf banyak-banyak. Saya nyusul 10 jari dari hujung rambut hingga hujung kaki kepada pihak penganjur Persatuan Wanita Islam Prihatin, jika amanah yang diberikan kepada saya ini saya tidak dapat tunaikan sebaik yang mungkin. Jadi saya minta maaf. Kerana ini amanah daripada pihak persatuan. Jadi kalau saya tidak mencapai objektif, tuan-tuan dan puan-puan mengamanahkan kepada saya untuk menyampaikan maklumat ini, saya mohon ampun dan maaf. Maka halalkanlah segala sumbangan yang telah diberikan. Begitu juga kalau saya ada melakukan sebarang kesalahan, mungkin bahasa yang saya pakai, yang saya gunakan ini macam kasar, kalau ada bahasa yang saya pakai ini terguris perasaan mana-mana pihak, mungkin bukan pada bahasa saya, tapi pada perbuatan saya yang seperti menyakiti mana-mana pihak, saya mohon ampun dan maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan. Al-maklum, sedangkan lidah lagi tergigit, sedangkan kita manusia biasa, saya bukan Nabi, jadi saya tak terlari daripada melakukan kesalahan. Jadi kalau ada mana-mana saya buat salah dan silap, saya minta kepada tuan-tuan dan puan-puan boleh menegur saya. Saya membuka seluas-luasnya. Okay, saya dengan lapang dada, saya boleh menerima insya-Allah semana-mana teguran yang benar yang Allah bagi. Saya suka kerana ilmu ni bukan pada mengajar je, tapi tuan-tuan ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ni yang lebih berusia daripada saya, maka saya juga perlu belajar daripada tuan-tuan dan puan-puan. Dan ada juga alim ulama, ada yang lebih berilmu daripada saya. Kalau saya tersalah menyampaikan fakta,
daripada tafsiran ayat ke, hadis ke, hukum ke, tolong untuk betulkan saya. Ya, sama ada tuan-tuan yang melihat secara rakaman ke, secara langsung ke, tolong berikan teguran kepada saya. Dengan kadar ini yang saya mampu, saya mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Jadi, saya doakan tuan-tuan dan puan, terutama kepada persatuan wanita Islam Prihatin, semoga Allah sentiasa mempermudahkan segala aktiviti-aktiviti yang dirancang. Semoga Allah sentiasa memberikan kesihatan tubuh badan. Allah memberikan segala apa kebaikan. Dan juga kepada tuan-tuan dan puan yang selalu mengikuti pengisian ini, semoga Allah sentiasa memberikan keberkatan, sentiasa melapangkan dada, memberikan kesihatan. Kita sudahi pengisian kita pada pagi ini dengan kita kita membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Siapa yang tak rugi? Allah kata illal ladzina amanu, mereka orang yang telah beriman, wa amilus salihat, orang yang telah banyak melakukan amal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi